Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai murid-murid tahun 2 cerdik. Hari ini dalam kelas Bahasa Melayu bersama-sama Cikgu Nadira, Cikgu akan ajar satu topik yang sangat-sangat menarik dan Cikgu jamin semua akan suka, okey? Topik ini pasal pemakanan seimbang dan juga idea utama. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus kepada isi utama kita. Tengok ni, ada lemon comel tengah lambai-lambai. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Apa itu idea utama? Apa tu idea utama? Cikgu masih tak pernah dengar je. Apa benda ni? Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Tapi tak apa, sebab inilah perkara yang kita akan belajar hari ni. Dan cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Ini adalah konsep untuk idea utama. Ada dua perkara yang murid-murid kena tahu. Yang pertama, idea utama ni adalah idea yang paling penting dalam petikan. Paling penting tau. Yang kedua, idea utama ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Kalau tak faham tak apa, nanti cikgu akan terangkan sikit-sikit, okey? Sebelum tu kita akan pergi kepada topik yang seterusnya. Okey, dekat sini ada satu piramid makanan Malaysia. Okey, ini bukan sebarang piramid tau. Sebab ni piramid makanan Malaysia 2020. Yang paling terkini dan paling dengan izin up to date lah orang cakap. Okey. Jadi dekat piramid makanan Malaysia ni, ini adalah panduan pengambilan makanan harian anda. Okey, kita akan tengok dari aras bawah sekali ni. Kita panggil ni sebagai kelas makanan ataupun aras-aras lah. Okey, yang bawah sekali ni adalah kelas makanan untuk vitamin dan mineral. Okey, sebab ada buah-buahan, sayur-sayuran, nanas, carrot. Kat sini dia cakap buah-buahan kena ambil 2 hidangan. Kalau sayur-sayuran kena ambil 2 hingga 3 hidangan. Maksudnya untuk aras yang paling bawah ni, ini adalah makanan yang kita kena ambil paling banyak dalam sehari, okey? Paling banyak sebab dia beri banyak manfaat dan baguslah untuk murid-murid tahun 2 umur sekarang ni ambil banyak sayur-sayuran. Okey. Yang kedua, untuk aras yang atas ni kita panggil sebagai karbohidrat. Apa dia? Karbohidrat. Ya, betul, karbohidrat. Ada roti, biasanya ada nasi lah kalau kita. Nasi, jagung, bijirin, kentang dan sebagainya. Ni tengok ni tulis. Nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Itu adalah semua makanan yang dalam kumpulan karbohidrat. Kita kena ambil karbohidrat ni 3 ke 5 hidangan sehari. Dia banyak juga, tapi kita kena ambil lagi banyak untuk bahagian ni lah, vitamin dan mineral ni. Okey? Okey, yang atas ni ada ikan ni. Ada ikan, ada telur, ada daging, ada susu. Yang ni kita panggil sebagai protein. Apa dia? Protein. Protein ni pula kita kena ambil dalam, kalau untuk susu dengan produk tenusuk kena ambil dalam 2 hidangan. Kalau untuk ikan, telur, daging ayam ni kita kena ambil 1 hingga 2 hidangan. Banyak kebaikan kalau kita ambil protein ni. Salah satunya membantu untuk membaiki tisu-tisu kita yang rosak lah. Dan yang paling atas ni maksudnya makanan yang paling sikit kita kena ambil, iaitu kita panggil ni sebagai kelas lemak, garam dan gula. Dekat sini termasuk sekali lah dengan jajan, makanan ringan, gula-gula. Kiranya macam makanan yang kat sini adalah makanan yang paling kurang kita kena ambil. Kita kena ambil paling sikit dekat sini. Paling sikit kita kena ambil, okey? Kat sini pun ada tulis, hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Sebab kat sini kita bukan tak perlukan, cuma kita kena ambil dalam kuantiti yang paling sedikit. Okey? Jadi itu adalah piramid makanan Malaysia. Dan untuk piramid makanan Malaysia 2020 ni, yang paling terbaharu ni, dia ada tambah ni, 6 hingga ke 8 gelas air kosong setiap hari. Kalau dah makan makanan yang sihat, ikut piramid makanan, makan buah banyak, makan karbohidrat pun ikut bilangan yang mencukupi. Tapi kalau tak minum air juga yang cukup pun tak guna juga. Sebab air penting untuk hidrat badan kita semula. Dan air juga penting
agar kita tak rasa haus ke dan sebagainya. Okey. Okey, jadi inilah kita panggil piramid makanan Malaysia 2020. Panduan pengambilan makanan harian anda. Okey. Cikgu harap murid-murid faham untuk bahagian piramid makanan Malaysia ni. Jadi kita akan terus kepada seterusnya. Tengok ni, ada nenas comel sangat. Dia kata apa? Mari membaca dan mengenal pasti idea utama bersama-sama Cikgu Nadira. Okey, murid-murid tahun 2 semua sangat bagus dan sangat bijak. Okey? Okey, ada pisang, ada strawberry. Yang ni cikgu nak murid-murid semua baca sama-sama dengan cikgu. Okey? Okey, 1, 2, 3, mula. Menu harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia, iaitu yang pertama sekali, hasil vegetarian seperti nasi, mi atau roti. Yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, ikan, ayam, daging tenusuk. Yang keempat, lemak, minyak, gula dan garam. Okey? Dekat sini, dekat dalam petikan ni, kan tadi cikgu cakap kan pasal idea utama. Kita refresh balik ataupun kita imbas semula apa benda idea utama ni. Idea utama macam cikgu dah cakap kat mula-mula tadi tu kan. Dia kata idea utama ni yang pertama sekali, idea paling penting dalam petikan. Okey, ni kita panggil petikan. Okey. Dan yang kedua, ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Inilah yang kita panggil ayat pertama. Jadi kita tengok kat sini. Idea utama. Ni idea utama yang cikgu cakap tadi. Menu harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia. Sama kan yang ni dengan yang ni? Inilah maksud cikgu idea utama, iaitu ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Okey, mungkin ada yang macam kurang faham, tapi tak apa, cikgu akan bagi lagi contoh. Contoh seterusnya. Okey, yang ni pun nak baca sama-sama. Okey, jom. 1, 2, 3. Sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak. Hal ini kerana kumpulan makanan ini diletakkan pada dasar piramid. Tambahan pula, sayur-sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan untuk melawan penyakit. Kalau yang ni pula macam mana cikgu kita nak cari idea utama? Jangan risau, ingat balik apa yang cikgu cakap tadi. Idea utama ni adalah idea yang paling penting, dan idea utama ni juga ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Okey, ayat pertama dalam setiap perenggan ni dari sayuran sampailah sini, titik ni. Dari sini sampai sini, sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak. Inilah idea utama dia. Okey, faham tak murid-murid? Okey. Jadi tengok jawapan dia, betul tak apa yang cikgu cakap? Idea utama. Ni betul, sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan jumlah yang paling banyak. Itulah idea utama dia. Cikgu harap semua faham. Tapi tak apa, cikgu akan bagi lagi satu contoh. Tengok ni, comel kan? Dia tembikai. Okey. Dia cakap apa? Air kosong disarankan untuk diambil sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Pengambilan air yang mencukupi dapat memastikan badan kita kekal terhidrat bagi menjaga kesihatan, terutama pada musim pandemik COVID-19 ini. Kalau macam cikgu cakap tadi, idea utama dari sini, dari yang pertama sekali ni sampailah titik. Jadi idea utama ni kalau nak ikut konsep cikgu yang cakap tadi, dia adalah ada air kosong disarankan untuk diambil sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Jadi, ya betul. Inilah jawapan dia. Okey. Mari pergi ke aktiviti seterusnya. Aktiviti 1. Tulis konsep idea utama dengan betul dan tepat menggunakan peta pemikiran di atas selai kertas. 2. Murid mengambil gambar peta pemikiran tersebut dan dimuat naik di dalam Padlet.